Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan satu topik yang sangat menarik, kerana ia berkaitan dengan tanggungjawab yang mesti kita laksanakan terhadap Al-Quran. Kerana ramai di kalangan kita yang salah faham, salah ertikan bahawa Al-Quran ini diturunkan hanya sekadar untuk dibaca. Sedangkan di sana terdapat banyak lagi tanggungjawab ataupun hak yang mesti kita tunaikan terhadap Al-Quran. Termasuk di antaranya ialah untuk kita menghafal Al-Quran. Ini salah satu tanggungjawab. Kemudian barulah kita mengamalkan isi kandungan dalam kehidupan kita, menyampaikannya kepada orang lain, sehinggalah terbentuknya satu masyarakat yang benar-benar hidup berpandukan Al-Quran. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat hafizakumullah, kita akan fokus kepada 3 kunci utama, 3 poin utama yang mesti dimiliki oleh mereka yang menghafal Al-Quran, mereka yang digelar sebagai penghafaz Al-Quran. 3 kunci utama. Yang pertama sekali sudah tentu, tak lain tak bukan, ialah mestilah kita mempunyai niat yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai di kalangan kita, mungkin sedikit titipan khas untuk mereka yang bergelar penghafaz Al-Quran, kita merasakan diri kita mulia daripada orang lain asbab Al-Quran, asbab ilmu yang ada dalam diri kita. Kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, mereka yang merasakan diri mereka mulia daripada orang lain asbab ilmu yang ataupun Al-Quran yang ada dalam diri mereka, maka kata Imam Ghazali, mereka ini telah terjatuh dalam perangkap syaitan. Kata Imam Ghazali. Kerana itu pastikan kita menjaga hati kita, menjaga niat kita, pastikan kita niat menghafal Al-Quran benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, mestilah kita meninggalkan dosa dan maksiat. Tinggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, seperti mana satu syair yang masyhur, kan? Satu syair yang famous yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Satu syair ketika mana Imam Syafi'i mengadu kepada tok guru dia Imam Waqi' tentang masalah yang dihadapi dalam hafazan Imam Syafi'i. Ada masalah dalam hafazan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka kata Imam Waqi', nasihat daripada Imam Waqi', Imam Waqi' kata tinggalkanlah maksiat. Okey, tinggalkanlah maksiat. Kerana kata Imam Waqi', al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang melakukan maksiat. Okey, jadi muslimin dan muslimat hafizakumullah, kita perlukan kepada suasana ataupun bi'ah yang menghalang diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita lihat pentingnya peranan seorang sahabat, kerana kita perlu kepada suasana itu. Okey, maka konsep bersahabat yang ditegaskan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerjasamalah kamu dalam melakukan kebaikan, dan janganlah kamu bekerjasama dalam melakukan perkara yang keburukan. Okey, ini dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ini konsep bersahabat yang ditegaskan dalam Al-Quran. Okey, maka carilah sahabat yang menjauhkan diri kita daripada melakukan maksiat. Carilah sahabat yang menggelakkan diri kita sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Meninggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, pastikan kita istiqamah, konsisten, berterusan, ataupun dalam erti kata yang lain, mempunyai jiwa yang benar-benar utuh dalam mengharungi perjuangan dalam konteks menghafal Al-Quran. Okey, kerana kita boleh tanya kepada mereka yang hufaz, mereka yang bergelar hufaz, mereka yang menghafal Al-Quran, kita boleh tanya kepada mereka apa yang perlu mereka tempuhi, bermula daripada proses mereka membaca, kemudian menghafal, kemudian sehinggalah sampai kepada proses yang paling sakit, paling sukar, ialah untuk mereka menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran di sini bukanlah bermaksud kita menjaga Al-Quran yang kita lihat. Maksudnya menjaga Al-Quran dalam konteks pertama sekali, paling utama, untuk disiplin mengulang. Okey, ini perkara yang utama mesti dijaga oleh mereka yang menghafal Al-Quran, disiplin dalam mengulang, yang pertama. Kemudian mestilah mereka menjaga dari segi ibadat sunat, tahajud tak boleh tinggal. Kemudian menjaga penampilan, menjaga akhlak sebagai ahlul Quran, dan banyak lagi perkara yang ataupun terms yang mesti dimiliki oleh mereka yang menghafal Al-Quran. Jadi yang ketiga, istiqamah,
istiqamah dengan Al-Quran sehinggalah akhir hayat. Sehinggalah akhir hayat. Bukan cukup sekadar kita hafal Al-Quran, okey, kemudian kita tolak Al-Quran, tolak tepi kerana kita dah berjaya hafal Al-Quran 30 juzuk. Tidak. Kerana konsep yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladina yatuna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang berdamping dengan Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran, kitab Allah, dan mereka yang mendirikan solat, dan mereka yang menginfakkan sebahagian daripada harta mereka, maka kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan merugikan diri mereka. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu di awal disebut, golongan yang pertama Allah sebut yatluna kitab Allah, mereka yang sentiasa berdamping dengan kitab Allah, Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Allah menggolongkan kita di golongan tersebut, menjadikan kita di kalangan Ahlul Quran. Seperti mana kita tutup dengan satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Okey, bacalah Al-Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, syafi'an li ashabih, pemberi syafaat kepada li ashabih, kepada mereka yang bersahabat dengan Quran. Maka kerana itu sama-samalah kita bersahabat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Okey, jadi mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, yang buruk datang daripada ketaatan dari saya sendiri, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.